Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hakim Rahman dalam Buletin Awani bersiaran langsung dari World Trade Center WTC. Baik, negeri Sabah menyumbang kepada peningkatan angka tertinggi di mana semalam saja dilaporkan ada 1,228 angka tertinggi yang dicatatkan sepanjang kita berhadapan dengan wabak COVID-19 dan negeri Sabah menyumbang sebanyak 889 kes yang kita positif daripada angka tersebut. Dan dalam sidang media, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah, beliau ada menyatakan bahawa KKM sedang mempertimbangkan untuk pesakit COVID-19 berisiko rendah untuk menjalani rawatan di rumah. Ini cadangannya, tetapi buat masa ini katanya fasiliti kesihatan masih dan juga pusat-pusat kuarantin serta hospital serta perawatan berisiko rendah masih lagi mencukupi dan mampu untuk menampung ataupun merawat pesakit COVID ataupun pesakit berisiko rendah. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Rafidah Hamim Mokhtar, pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UC. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Doktor, adakah cadangan untuk menempatkan ataupun mengarahkan pesakit berisiko rendah untuk menjalani kuarantin kendiri di rumah ini mempunyai pilihan ataupun satu-satunya pilihan yang ada? Terima kasih ya. Saya berpandangan bahawa kita masih lagi mempunyai ramai di kalangan dalam masyarakat yang mungkin tidak dapat mematuhi sepenuhnya tata cara kuarantin di rumah ya. Kalau kita bercakap tentang mereka yang mungkin daripada golongan pendapatan rendah, rumah di CPR dan sebagainya, saya bimbang mereka tidak dapat mengasihkan diri sepenuhnya daripada keluarga. Begitu juga saya rasa walaupun mereka berisiko rendah, tetapi masyarakat ataupun persekitaran, mungkin anak dia ataupun isteri dia yang bekerja, walaupun mereka kita kata mengkuarantinkan diri, tetapi mungkin ada impak kepada persekitaran mereka kerana ada pesakit positif COVID-19 di rumah kan. Jadi saya berpandangan selagi ada alternatif seperti dulu kita pernah buka MAEPS ya, kita kata hospital Medan lah, dan mungkin ada kita kata kerajaan boleh untuk mengguna pakai pusat-pusat latihan yang ada asrama ya, seperti kita pernah buat dulu. Saya rasa itu lebih baik. Prof, melihat kepada jumlah angka jangkitan yang kian meningkat saban hari kita sering saja mencatatkan rekod baharu angka tertinggi yang sehingga kini jumlah kumulatifnya sudah ada lebih 25,000 kes. Adakah Prof melihat keperluan untuk kita membuka kembali pusat-pusat rawatan berisiko rendah seperti yang kita pernah lakukan di MAEPS sebelum ini? Saya merasakan ada keperluan untuk membuat demikian sebab kita lihat limpahan kes itu daripada satu negeri ke satu negeri seakan-akan susah nak dikawal. Macam saya ambil kes saya sendiri lah. Hari itu Selangor, Putrajaya yang dikenakan PKPB kan. Dan tapi dalam 2 hari semalam kita tengok Negeri Sembilan pun sudah mula mempunyai kes merah, zon merah. Jadi langkah terbaik adalah COVID-19 ya, yang positif ni, pesakit yang positif perlu dikuarantin di satu tempat yang khas, yang positif lah, yang kita kata mereka yang disyaki akan kuarantin di rumah seperti biasa. Tetapi kita bercakap tentang mereka yang sudah pun positif, tetapi mungkin hospital biasa tidak dapat menangani limpahan tersebut. Saya fikir perlu untuk kita buka semula pusat-pusat kuarantin khas ni. Prof, pandangan Prof apabila kita melihat jumlah arnaut ataupun jumlah kadar keboleh jangkitan ini yang saban hari sudah meningkat, adakah ada kemungkinan bahawa kita
mencatatkan rekod baharu angka jangkitan COVID-19 yang lebih tinggi? Ya, angka jangkitan yang lebih tinggi ini saya berpandukan kepada apa yang diterangkan oleh Perdana Kesihatan Malaysia dan juga di Sabah khususnya oleh Menteri yang menjaga hak ehwal di Sabah bahawa kes yang tinggi ini kerana kita berjaya menyelesaikan lambatkan sampel-sampel untuk dianalisa, ya, itu nombor satu. Dan yang keduanya kita juga merasakan bahawa kes yang semakin meningkat ni juga dinilai melalui kadar kematian yang dilaporkan setiap hari dan juga kadar katil-katil ICU dan sebagainya, juga mereka yang terpaksa diinkubasi. Ya. Jadi kita melihat bahawa pentafsiran kadar jangkitan itu dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Kita ambil kesemualah secara keseluruhan. Tapi pada pandangan saya bahawa kita mesti rasa usaha yang lebih keras kena buat kerana sekarang ni kes yang berlaku 700 hingga 800 sehari, ya, berbanding hanya 200 ketika kita mula-mula hadapi gelombang pertama dulu. Prof, pendekatan dan kaedah yang dilakukan juga perlu bersesuaian dengan keadaan semasa. Contohnya sebelum ini angka jangkitan yang agak tinggi, kita membuka pusat rawatan pesakit berisiko rendah di MAEPS. Tetapi melihat kepada angka sekarang ini, apa yang Prof rasakan, pada pendapat Prof, perkara yang perlu kita teruskan dan ataupun apakah perkara yang mungkin kita boleh implementasikan dalam usaha kita untuk mengekang angka jangkitan COVID-19 ini? Okey, pertamanya saya merasakan bahawa semua orang sebenarnya rasa orang kata apa, sangat-sangat tak selesa lah kerana bila kita terpaksa berhadapan sekali lagi, dia ada isu tak boleh pergi kerja macam biasa, ada isu tak boleh berniaga macam biasa, isu ekonomi dan sebagainya. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, kita kenalah apa orang kata ramai-ramai mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sama sekali saya rasa dalam hal ini penggiliran kerja oleh pekerja-pekerja dalam sektor-sektor yang tidak esensial kita katakan, ya, dan majikan mesti menyokong penuh maksimalkan, ya, perjumpaan sosial, perjumpaan yang tidak perlu, dan mereka yang dalam kategori pengurusan misalnya yang boleh melakukan kerja di rumah tanpa berjumpa dengan orang ramai, memilih bentuk pekerjaan bekerja dari rumah, ya, gitu. Dan saya juga merasakan bahawa majikan juga perlu melihat mengambil tahu status kesihatan pekerja masing-masing, terutamanya kalau pekerja itu adalah pekerja warga asing. Kerana dia jangkitan ni serius, kan, kita tak tahu siapa yang berada di antara kita. So, setiap sektor kena memainkan peranan, ya, dan mematuhi saranan supaya pakai topeng muka. Perkara yang perlu kita hentikan sama sekali adalah perjumpaan sosial yang tidak sepatutnya dan merentas negeri, ya, tanpa ada alasan yang kukuh, kerana daripada situ dia merebak daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Dan saya juga merasakan bahawa everybody, setiap orang cuba menggunakan teknologi terkini, pembelajaran alam maya, mesyuarat alam maya, dan juga beli barang melalui kita kata talian internet, ya.